أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita masih lagi berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dicintai, yang dirindui oleh para ulama dan juga orang-orang yang beriman, termasuklah kita juga insya-Allah tergolong dalam golongan orang yang beriman. Untuk kali ini kita nak menyentuh tentang satu topik yang baik untuk kita lihat bersama, khusus buat saya dan kita semua, iaitu infak di jalan Allah. Baik, sebenarnya perkara infak ini biasa kita dengar. Cuma hari ini kita nak lihat secara lebih detail, lebih teliti, lebih terperinci tentang apa itu infak. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Maksud infak daripada perkataan nafaqah. Nafaqah ni iaitu mengeluarkan ataupun membelanjakan. Ataupun kalau kita lihat asalnya nafaqah ini, nafaq ini dari segi bahasa kita boleh sebutkan sebagai jalan. Ada dua jalan, jalan-jalan tikus. Tikus ni ada jalan, satu dia masuk lubang sini, dia jalan, dia keluar kat lubang sini. Maksudnya ada dua lubang. Itu disebut sebagai nafaq, ataupun dia punya pluralnya disebut sebagai anfaq. Kalau kita sebut infak, iaitu membelanjakan dari satu sisi dan mengeluarkannya ke sisi yang lain, tanpa menimbun harta tersebut. Maksudnya kita memberi, maksudnya masuk satu lubang dan akan keluar satu lubang yang lain sampai kepada orang lain. Itu sebab namanya infak. Sebab tu juga munafik. Kenapa sebut munafik? Munafik pun daripada perkataan nafaq. Munafik sebabnya dia ada dua keadaan. Di satu sudut yang lain dia kata dia orang kafir, satu sudut lain dia kata dia orang mukmin. Sebab tu ada dua lubang kat situ kan. Sebab tu namanya munafik. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila menyebut tentang infak, iaitulah membelanjakan harta kita di jalan Allah. Itu secara mudah untuk kita fahami. Sekarang kita nak lihat apa dalil untuk kita ini berinfak di jalan Allah. Iaitu kita boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Sadaqallahul azim. Tidak akan sampailah kebaikan itu melainkan jika mana dia tidak mengeluarkan harta yang disayanginya, ataupun dia menginfakkan harta yang disayanginya. Sebab tu kalau kita nak menjadi orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah, kita kenalah mengeluarkan harta kita di jalan Allah, iaitu infak. Ataupun kita boleh lihat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menginfakkan harta kamu, anfiqu mimma razaqnakum, menginfakkan apa yang telah Allah kurniakan, apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, kepada kita semua. Jadi sebab apa? Sebab rezeki ni milik Allah. Jadi kalau kita nak Allah bagi lebih kepada kita, kita kena keluar. Sebab tu kita cakap tadi ada dua lubang kan. Bila kita bagi, maka harta yang kita bagi tu dia akan keluar. Nanti akan masuk lagi lubang tu lagi. Allah bagi lagi, masuk lubang sini, kita keluarkan pula sampai ke orang lain. Allah masukkan lagi rezeki kita, kita pun mengeluarkan lagi, Allah tambah lagi. Itulah lebih kurang begitulah maksudnya infak. Sebenarnya, kenapa kita nak infak di jalan Allah ini? Sebabnya kita nak mendapat keberkatan dalam hidup ini. Ini bukan saya cakap, bukan siapa-siapa kata, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang merakamkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Maksudnya apa? Iaitu Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seolah-olah dia menanam satu biji benih.
hasil daripada tanam satu biji benih itu menghasilkan satu batang pokok, dan pokok ini ada 7 tangkai, dan setiap tangkai ini ada 100 buah. Maksudnya sidang penonton, sahabat-sahabat sekalian, tengok betapa hebatnya kalam Allah ini. Allah bagi tahukan kepada kita seolah-olah contoh RM1 yang kita infak untuk madrasah, untuk apa saja yang mendatangkan kebaikan, ya, RM1 ataupun 10, kita ambil RM1 lah. RM1 kita bagi, ya, kalau kita kata bersamaan dengan 700 kali ganda, ataupun RM1 bersamaan RM700. Kata para ulama tafsir, antaranya, ya, Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Al-Azhar menyebutkan 700 kali ganda itu bukan maksudnya 700 tepat. Sebab masyarakat Arab pada zaman Nabi SAW, ya, kalau mereka ni nak mengatakan jumlah tu banyak, mereka akan gunakan jumlah 7, angka 7 ataupun 700 contohnya. Sebab itulah Al-Quran ni turun pada zaman Nabi, dan Allah gunakan ayat ini 700 kali ganda ini. Maksudnya, kata ulama tafsir, bukanlah RM1 yang kita infak di jalan Allah bersamaan dengan RM700, bahkan nilainya terlalu banyak, tak terkira banyaknya, takkan dapat terhitung. Sebab itulah Islam sangat menggalakkan kita infak. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran lagi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang bersyukur, bersyukurnya cara mana? Salah satunya infak di jalan Allah, maka Allah kata aku akan tambah lagi. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang penonton, sebenarnya ada perbezaan antara sedekah dengan infak. Kadang-kadang kita rasa lebih kurang je ustaz. Tak, ada beza dia. Infak dan juga sedekah. Sedekah iaitu, ada ulama mengatakan sedekah ini iaitu dalam bentuk zakat. Zakat juga disebut sebagai sedekah. Infak lebih luas maksud daripada sedekah. Infak sebab dia dalam bentuk wakaf contoh, semua disebut sebagai infak, ya, harta yang berjalan, ya, wakaf ataupun lebih luas daripada sedekah. Sedekah tu setengah ulama kata sedekah itu ialah zakat. Zakat tu kepada 8 asnaf. Sedangkan infak ini lebih luas skop dia, lebih besar skop dia, lebih manfaatnya besar. Tapi bukan nak kata zakat tu tak kena buat. Wajib, zakat tu wajib. Tapi infak juga perlu kita buat, ya. Infak ni bila-bila pun boleh. Jadi sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa nak infak? Sebabnya kita nak dapat keberkatan sebagaimana yang saya cakap tadi. Apa manfaat? Apa faedahnya bila kita berinfak di jalan Allah? Banyak manfaatnya. Yang pertama, iaitu manfaatnya ialah untuk membersihkan hati kita. Selain daripada zakat, zakat juga membersihkan jiwa kita. Infak juga akan membersihkan hati kita yang kotor. Sebab tu bila mana kita rasa kita banyak dosa, kita ada ambil duit yang tak sepatutnya, pekerjaan kita, gaji yang mungkin ada syubhah, maka infaklah, ya, keluarkanlah sedikit wang itu supaya membersihkan hati kita, membersihkan pendapatan kita. Yang kedua, manfaat daripada infak ini ialah untuk apa? Untuk mendapatkan keberkatan sebagaimana yang saya huraikan tadi, iaitu Allah akan lebih bagi banyak rezeki kepada kita. Dan yang ketiga, manfaat daripada infak ini ialah apa? Dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebab tu infak perlu juga kepada ahli keluarga kita, ya, jiran tetangga kita, ataupun orang-orang yang memerlukan. Jadi hubungan silaturahim itu akan terbina, maka umat Islam akan hidup bersatu padu, aman, harmoni dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan pada hari ini, pada kali ini, marilah kita gunakan peluang di bulan Ramadan. Saya tahu bulan Ramadan kita akan ambil peluang untuk menginfakkan harta kita, sedekah dan sebagainya. Tapi ingat kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bukan bulan Ramadan saja kita kena puluhan bersedekah ataupun infak. Bulan-bulan seterusnya pun kita perlu berinfak di jalan Allah. Sebab rezeki bukan nak bulan Ramadan je, sepanjang tahun, sepanjang hayat. Teruskan istiqamah dalam melakukan amal ibadah ataupun berinfak di jalan Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya dan kita semua. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beramal.